illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton Salam Baitullah, penyucian jiwa kemuncak ibadah yang dibawakan oleh Olive House. Amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive, raja segala minyak zaitun. Apa khabar semua? Sihat, Sari, sihat? Sihat, alhamdulillah. Hari ini semua serba putih kerana hari ini adalah hari yang penting. Ya, hari ini adalah umat Islam. Hari Raya, masya-Allah. Kita nak ucapkan selamat raya Aid Mubarak ataupun selamat raya Aidil Adha. Kullu am wa antum bi khair, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala terima kita. Hari ini ada yang berpuasa hari Arafah. Mudah-mudahan Allah Taala terima bagi pengampunan setahun yang lepas dan setahun ni. Insya-Allah. Itu ada hadis dia menyebut sedemikian rupa. Satu ganjaran yang sangat hebat. Mudah-mudahan Allah Taala terima dan terima kasih hari ini kepada kumpulan kita, masya-Allah, kumpulan qasidah kita, subhanallah. Okey semua. Okey. Biasanya yang pakai redak hijau ni duduk lama dalam syurga, dia orang kata. Amin. Amin, insya-Allah. Dan kalau perasan tadi kita mulakan dengan takbir, takbir raya. Jadi istimewa Aidil Adha. Untuk episod kali ini kita bersiaran selama berapa jam? 2 jam dan nampak tak tadi berapa ramai orang ada tu? Mereka semua akan terlibat secara langsung dengan kita pada malam ini. 2 jam ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan 2 hari ya. Bukan 2 hari. Kalau 2 hari ramai lagi. Siapa yang kita ada pada malam ni? Baik, yang pertama, yang seperti mana yang anda rindui semua, kita ada Datuk Kazim Ilyas. Yang pertama. Yang kedua, sahabat anda cuba sebut. Yang kedua, kita bawakan lagi sekali. Salam Baitullah tahun ni banyak reunion lah. Banyak reunion laki bini. Betul. Reunion geng lama. Yang dah keluar lagi masuk balik pun ada. Kan. Dan reunion pengacara Salam Baitullah. Kita bersama Ustaz Don Daniel Don Piyajid hari ni. Satu orang lagi. Yes, lagi. Dan kita juga ada, saya kira sebab tadi saya Google nama dia. Memang dia dikenali dalam Google pun sebagai ulama. Masya-Allah. Ustaz Fawaz Fazil. Masya-Allah, bersama dengan kita juga. Dan Haji Ji Ibrahim sekali pun ada, dan juga Haji Haris Razzi. Bukan Haris ni Bukan. Ni Haris Ismail Sebab apa kena ramai tetamu ni? Sebab kita 2 jam. Betul. Istimewa raya kan. So malam ni jangan pergi mana-mana, memang duduk depan TV saja. Betul. Untuk kita meraihkan Aidil Adha kita. Dan juga kita ada selebriti. Interaktif selebriti bersama dengan katanya ramai 3 orang nak masuk hari ni, betul ke? Sebab raya. Semua tak boleh kampung, semua suruh raya sini. Senang. Okey, kita ada yang pertama. Kita bersama dengan Mawi. Tadi takbir sekali yang kita nasib ni. Baik dia yang tak takbir. Kalau tak habis ke tepi kita semua tadi. Tinggi okey. Dia tarik Aljan tadi. Kan baru tu dia. Dikenali. Okey, Mawi dan juga Ikin, isterinya insya-Allah akan berkongsi, dan juga kita bersama hari ini Zizi Kirana. Baik. Insya-Allah yang akan menceriakan lagi. Menceritakan tentang pengalaman mereka menunaikan umrah ataupun haji, pastinya menarik. Dan juga kita ada selebriti seorang lagi, Farhatul Fairuzah. Itu selebriti juga Korea selebriti. Hari ni dia nak bawa lagu dia, lagu baru. Lagu baru. Lagu baru pasal Mekah. Lah, dia ada buat keluar lagu. Ada. Kan. Tahu kita tentang itu ya. Istimewa Aidil Adha kan, kita bawa special. Okey, dan seperti biasa kita akan berlintas langsung di tanah suci Mekah nanti insya-Allah. Hari ini tidak ada saudara Faiz, kita ada saudara Anas yang akan melaporkan secara langsung khabar daripada tanah suci, dan juga Rela Haramain katanya pergi ke Masjid Abu Abbas di Ibnu Abbas. Ibnu Abbas di Taif, insya-Allah. Okey, banyak lagi kami nak kongsikan kepada anda semua. Pastikan anda jangan lupa untuk scan QR code kita. Belah mana tu? Perkembangan terkini tentang Salam Baitullah untuk menangi kuis dan juga hadiah. Insya-Allah selepas ini kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita untuk kita dapatkan ilmu. Tapi kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa kemuncak ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami jemaah Haji Malaysia di Makkahul Mukarramah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha. Saya ni Muhammad Faisal bin Abdul Kadir dan isteri. Saya Nur Faiza binti Muhammad Tauhid. Mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada keluarga yang berada di Bangi dan keluarga yang berada di Kelantan. Doakan kami semoga kami dapat menyelesaikan ibadah haji pada tahun ini dengan selamat dan jayanya, insya-Allah. Jangan risaukan tentang kami di sini, dan untuk seluruh keluarga di tanah air di Malaysia, doakan yang terbaik untuk kami dan semoga semuanya baik-baik sahaja untuk kita semua, insya-Allah. Saya Dikja binti Muhammad dari Ceras juga,
keluarga di Malaysia. Kami dari Pusat Rawatan Tabung Haji Mekah dengan ini ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil'Adha. Maaf zahir dan batin bersama santuni Duyufur Rahman. Minyak zaitun organik Olive. Sesudah pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak zaitun organik Olive. Raja segala minyak zaitun.
Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa kemuncak ibadah. Dan edisi khas hari ini, Hari Raya Aidiladha. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Farhatul Fairuzah, Ella Mekah. Saya duk ingatkan dia miming tadi. Miming. Nampak. Kenapa? Suara macam apa? Suara dia sedap sangat, Masya Allah. Macam telan kaset. Hari ini ada kaset lagi ke? Tak ada, telan YouTube ni. Telan YouTube. Okay. InsyaAllah, terima kasih. Dan kita tak nak buang masa untuk segmen yang pertama, Al-Bayan. Dengan tajuk dia, Ustaz Fakhrul. Tajuk dia apa? Tajuk dia, kalau sebelum ni kita sebut hari-hari. Ianya bermula dengan penyucian jiwa. Jadi kita persilakan terus. Ya, tetamu kita. Yang pertama, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Dan yang kedua, dan bersama dengan Ustaz Don Daniel Don B. Haji. Ahlan wa sahlan. Sawak sikit. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim. Macam dah tertukar dah kita punya pengacara. Silakan. Rindu. Saya sebut Rasul. Rindu. Persilakan. Silakan Datuk dengan Ustaz. Datuk dan Ustaz. Ingat tak bagi duduk dah. InsyaAllah. Saya tadi Ustaz dengar apa? Farhatul tadi kan. Kalau saya tadi nak bagi golden buzzer dia. Hello. Tu golden buzzer. Kita dekat sini tak ada golden buzzer tu. Kita ada ni Genie punya tempat tinggal. Jangan. InsyaAllah keluar seekor. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Aid Mubarak sama Hari Raya tu. Sama-sama raya. InsyaAllah. Beraya di mana tahun ni Datuk? Beraya di Ipoh. Ipoh. Balik besok lah ni? Malam ni juga kena balik. Masya Allah. Ambil berkat. Dan jaga lembu. Syok. Aduh, Buat korban. Ustaz Don? Alhamdulillah, lagu ni juga raya tang sini juga. Aduh. Kami tang rumah kami lah. Saya sebenarnya impress dengan Ustaz Don. Selain daripada ilmu dia, kasut-kasut yang dimiliki. Ui, itu jangan. Converse hari ni ada. Dengan stokin skut. Nasib baik kasut saya dilindung benda ni. Baik, terima kasih Datuk dan juga Ustaz Don. Hari ini topik kita pasal penyucian jiwa. Jadi kita nak mula macam mana dulu? Baik, kita tahu penyucian jiwa, kita punya tema lah hari-hari kita sebut penyucian jiwa kemuncak ibadah. Hari-hari kita sebut. Jadi apa takrifan penyucian jiwa bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ni? Kalau boleh Datuk silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada kedua-dua moderator kita yang mulia Ustaz Don, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah dan penonton. Yang pertama Ustaz ucap selamat Hari Raya lah, Aidiladha pada semua. Yang pertama kita sebut liyutahhirakum bih. Di dalam Al-Quran ada perkataan liyutahhirakum bih, supaya dengan itu dapat membersihkan kamu. Ini merujuk dalam surah Al-Anfal tentang hujan. Hujan itu di antara salah satu matlamatnya Allah Taala turunkan tujuan dia liyutahhirakum bih, supaya kamu jadi bersih dengan air hujan tadi. Baik Datuk. Satu lagi perkataan ialah liyuzakkihim, supaya Allah Taala membersihkan. Jadi satu liyutahhir, satu lagi liyuzakki. Sebab itu perkataan yuzakki ini kita sebut perkataan zakat, membersihkan, menyucikan harta. Bila sebut penyucian jiwa, maknanya dia bukan setakat bersih di luar, dia juga bersih di dalam. Jadi ibadah haji kemuncak kepada ibadah ini lebih kepada penyucian jiwa itu. Sebab bila sampai di sana semua serupa. Bila sampai di sana semua berada pada ibadat yang sama, keadaan yang sama, status yang sama dan membuang segala benda yang tak elok yang ada pada kita. Hati yang kotor, badan yang kotor dibersihkan. Sebab itu nak jadi orang yang buat haji, dia kena bersih jiwa raga dia. Tak ada nak perasaan dia nak sombong, tak ada perasaan nak belagak dan sebagainya, tak ada. Maka di situ asas kepada pembersihan hati lah, bersihkan hati daripada sifat-sifat yang tak elok tadi. Dan haji mengajar kita supaya jadi orang yang bersih macam itu. Maknanya kalau kita dah buat haji, tiba-tiba belum lagi bersih apa yang sepatutnya dibersihkan daripada hati. Masih lagi ujub, masih lagi riak, masih lagi sombong, masih lagi sum'ah dan sebagainya. Maknanya mungkin
sabun yang digunakan untuk penyucian jiwa tu tak kena lagi gamak. Kaedah yang dipakai belum sempurna lagi gamaknya. Baik. Wallahu a'lam. Itu dia. Ada sabun sekali untuk bersih. Yalah kan nak mau penyucian kan. Benar. Baik Ustaz Don. Ya. Ustaz Don nak cerita apa Ustaz Don cerita ya. Memang Ustaz Don punya pentas. Nanti lepas Ustaz Don dah habis, Ustaz Don terus rehat. Okey, kami rasa Ustaz Don memang dah seronok dah. Ustaz tambahlah sikit mungkin pasal penyucian jiwa. Orang kata kalau ibadah haji tu memang kita punya matlamat adalah menyucikan jiwa. Tapi mungkinlah ada balik-balik tu terasa kosong lagi ataupun ada lagi yang macam Datuk sebut tadi kan. Ada nak tambah tak? Macam mana sepatutnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Tuan Guru kita Datuk sebut berkaitan dengan yuzakihim. Saya terus tadi masa duk cakap tu saya duk tengok, duk turut satu benda terus terlintas di hati saya. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didoa asalnya oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam doa bila buat Kaabah tu, terus Nabi Ibrahim minta supaya zuriat mai daripada kami zuriat yang elok. Lepas tu Nabi Ibrahim doa Rabbana wa ba'ath fihim rasula. Minta ya Allah tolong lahirkan seorang rasul daripada keturunan kami ni semua. Cantik. Yatlu alaihim ayatika, baca ayat Quran, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim letak wa yuzakkihim ujung. Ketika Allah Taala jawab, Datuk minta kalau ada salah Datuk betul ya. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 tu. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Allah susun restructure balik tugas Nabi Muhammad tu apa dia? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Duduk depan daripada duduk belakang. Pindah mai duduk depan. Menyucikan jiwa ni adalah tugas paling important yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa mai kat kita. Kalau tidak akan Datuk betul tak? Kan macam dalam kitab Syekh Zakaria tuliskan bab haji kan dia kata apa? Kalau tidak Kaabah tu Ustaz Haris, Kaabah tu kan batu. Kalau kita pi hati duk keras macam batu, apa beza batu mengelilingi batu? Syekh Zakaria kata. Oh, macam tu dia punya analogi dia. Yang tu batu. Hang pun duk buat keras macam batu. Apa beza batu keliling batu? Betul. Kalau kita nampak di sana tu adanya 3 juta orang. Aku boleh mingle 3 juta orang dengan aku. Maksudnya boleh duduk sekali, suhbatus salihin, bersahabat dengan orang soleh. Pejabat takkan sampai 3 juta orang, kemas sangat pejabat hang sampai 3 juta. Pejabat kita 12 orang, 10 orang. Tu pun tak mai. Tu pun ada. Simpan lama. Jadi takkanlah 3 juta kita boleh duduk sekali tawaf, boleh bergisel bau, okey relax. Tiba-tiba 10 orang kita nak pergi bergaduh, nak heng sana heng sini, tak kena. Yang tu cara dia Nabi kita ajak kita. Wa yuzakkihim. Allah. Saya tadi bila Ustaz Don panggil saya waktu batu mengeliling batu, terasa pula kita ni macam keras pula. Ustaz Ari, batu jangan keliling batu. Terasa tapi tak apa. Dah jatuh nampak tu. Itu. Mungkin tahu ni ada ujung kan. Saya tadi waktu saya bercakap Ustaz Adam tengok saya lagu tu. Lepas tu bila dia cakap saya tengok lagu. Tak boleh. Saya tengok kat tepi. Dia duk tengok berdepan. Takut jadi sembang orang. Baik, teruskan. Okey, soalan kedua ni dia lebih kepada perasaan lah. Macam contoh orang yang berada di Mekah ataupun yang sedang melaksanakan haji. Mungkin dia rasa kosong ataupun ada juga antara haji, kalau orang kata haji mabrur ni dia berubah terus. Jadi bagaimana persepsi ni? Adakah orang yang memang balik buat haji tak berubah bermaksud ni haji tak mabrur ni? Bagaimana Ustaz pandangan? Allahu akbar. Siapalah kita nak menilai orang. Itulah. Kan masalah kita ni jadi hakim banyak. Jadi hakim tengok ni pergi ni niat kenapa ni? Jadi kita pula ambil alih tugas Tuhan. Ya, kita tak boleh nak menghukum orang, tak boleh kita nak menilai kepada seseorang. Bagi kita kena lihat individu itu sendiri. Sebab tu bila sebut tentang takwa, tentang kebaikan ni di hati kita ni. Orang yang buat haji itu sendiri tahu, aku pergi ni untuk apa. Kita sebagai orang ni tengok dia pergi haji tu baik, kita doa je. Berapa banyak orang yang bila tengok orang pergi haji, dia tahu dia tu nampak Kaabah ke tidak dia. Astagfirullahalazim. Kan? Dia pula menilai kan. Cara sebut tu dalam sikit. Dia bila nak ngumpat, dia kena cakap macam tu. Oh dah dalam. Lagi sikit. Macam mana tu? Nampak Kaabah tu. Dengan kepala-kepala. Dengan kepala berkuning semua sekali. Dia kalau kita cakap kuat-kuat, dia tak ngumpat. Mail minum. Dia tak ngumpat. Tapi kalau dia makin diam, makin kuat ngumpat. Jadi sebab itu, jangan kita jadi orang yang macam itu. Apa salah kita doa pada dia? Benar.
Kan? Kita doa Rabbi Yassir wala tu'asir. Doa pun salah dia. Mudah-mudahan dia berubah. Dia tu bukan nak pergi Mekah tu, bukan dia nak pun. Mak dia yang ajak. Mak dia sponsor semua kalau ikut. Dia tak nak lagi tu. Apa salahnya, ya Allah berilah hidayah pada dia. Kan? Minta pada permudahkanlah urusan dia. Baliklah dia dengan haji yang mabrur. Apa salah dia? Yang kedua, kita sebagai yang melaksanakan ibadah haji, kita sendiri yang menilai. Aku puas hati tak puas hati dengan haji aku. Aku pergi ni dengan ilmu, dengan bawa balik ketakwaan, atau aku pergi ni dengan kosong. Ada orang yang pergi dengan kosong. Dia tak faham apa, dia menung je. Sebab dia kata, ada yang saya balik daripada haji tu, saya kata, Tuan Haji macam mana? Alhamdulillah haji semua. Itu kok Ustaz, kali terakhir pergi tak nak pergi dah. Allah. Saya tanya kenapa? Berebut-rebut. Tandah berebut di Mina, di Arafah, semua berebut. Buat apa berebut di Malaysia? Tak berebut, apa pergi sana? Semenung, mudah-mudahan Allah bagi. Nak kata, dia ngumpat pula. Dia kata, buat apa pergi berebut sana? Sini lapang Ustaz. Apa yang dia cakap tu betul juga. Masjid lapang aja. Memang tak ada orang. Tak ada orang kan. Kalau subuh tu tengok Allah Akbar. Lapang sungguh. Lapang sungguh. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi dua benda. Yang pertama, kita yang melihat orang melaksanakan ibadah haji, yang sedang buat ibadah haji ni, mereka sedang berjihad bersungguh-sungguh. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan haji yang mabrur, diampunkan oleh Allah, diterima oleh Allah ibadat mereka. Dan yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah haji itu, jagalah. Awak dah pergi buat haji. Macam kita lah Ustaz Don, sayang pada kasut. Dia jaga kasut dia. Kan? Kita beli kereta, kita polish, kita lap semua kereta elok-elok supaya kereta tu tak rosak, kereta tu elok. Cuba kita polish haji kita. Balik daripada Malaysia ni, walaupun haji tak ada di Malaysia, tapi polish. Polish balik apa yang awak buat. Gilap selalu, jaga selalu, lama-lama dia elok. Jangan bila balik tu tinggal. Beli-beli tinggal. Tak elok juga. Jadi bila balik ke Malaysia, lap balik, gilap balik, polish balik. Orang yang macam kita ni selalu bercakap. Nak jadi lancar bercakap, ialah kena banyak bercakap. Lama-lama dia lancar bercakap. Orang yang hafaz Quran, nak bagi dia ingat Quran, dia kena baca Quran tiap-tiap hari. Lama-lama dia ingat Quran. Begitulah dengan haji. Tiap-tiap hari jadi orang baik. Jaga haji hang supaya haji tu tak rosak pahala dia. InsyaAllah kita akan jadi haji yang mabrur. Amin, amin insyaAllah. Yang penting doa kan. Benar. Sangka baik dengan orang kan. Tadi mengumpat tu macam mengumpat betul tau. Oh, sempoi. Itu contoh. Oh, yalah. Tak kena Contoh. Tak terasa pada muka. Baik, Ustaz Don, tak sama sikit Datuk sebut tadi kan pasal polish. Polish haji tu kan. Nak haji mabrur tu nak kalau istilah kita istiqamah lah kot. Yalah. Balik Malaysia tu kat sana dah mantap ni. Balik Malaysia nak buat macam mana? Nak bagi dia kekal? Untuk kami di agami, kita ada formula dia. Untuk orang yang pergi haji, nak istiqamah. Ustaz Fakrul, Ustaz Haris dan Tuan Guru kita Datuk. Dia tersimpan dalam perkataan haji. Dalam H-A-J-I. Nombor satu, nak make sure kita istiqamah, mesti hadir hati kita. Ni geng-geng Maulana tahulah. Ni orang geng-geng tabligh ni tahu betul, dia kena hadir hati. Benar. Buat benda semua kena hadir hati. Macam Tuan Guru Datuk sebut tadi kan. Satu orang kalau dia tak hadir hati, dia nampak berebut tu adalah berebut. Tapi kalau dia hadir hati dia nampak, ya Allah, tandah pun orang berebut. Kalau masjid tak berebut, tak tahulah la ilaha illallah. Nampak? Bila dia hadir hati, dia tengok la ilaha illallah. Makan pun orang, nampak tak? Orang berdoa kat sana tu kasi apa tak berebut lagu macam orang berebut tandas. Dia kalau dia hadir hati. Kalau dia hadir hati, dia akan nampak apa yang Allah Taala bagi kepada dia depan mata dia, dia akan jerak masuk dalam dia. Yang pertama, H, hadir hati. Dua, bila dia balik dah dekat Malaysia, dia mesti kena ada satu benda. Aturan yang betul. Dia balik, dia tak arrange balik jadual dia. Dia buat macam biasa betul Datuk. Dia balik, main duk buat lagu biasa. Duk pergi, tak jadi. Kita ni kata orang, kalau main game dengan Ustaz Fakrul, Ustaz Fakrul selalu main game kan. FIFA kan. Kalau pakai jenis slide merata-rata tu, kan bila orang ambil bola kita duk slide tanah sini, memang takat level 1 je.
Main level 2 dia tak boleh. Orang putih kata Datuk minta izin. Orang Mak Saleh kata apa? You cannot use a same skill on the next level. Hang tak boleh guna cara yang sama untuk level lain. Dah balik haji, kita dah duduk satu level yang lain. Mungkin maqam kita dah jadi khawas, dah jadi khawasul khawas tinggi. Tapi kita duk buat macam kita duk lama lagi, duk takut lama. Dia memang tak akan jadi. Dia akan bergelut, dia akan jadi kacau bilau. Jadi aturan mesti kena betul. Ada masalah lagi kan? Dia boleh. Ada lagi. Boleh. 2 jam. Bukan 2 hari. 2 jam. 2 hari, okey. Okey, aturan yang betul. Jadi bila semua yang mana balik, dia mesti kena atur dia punya jadual hidup. Macam kita lah. Hari ni Arafahan. Ya. Nak buat apa sepanjang hari? Betul. Kalau buka dalam kitab Imam Al-Ghazali, dia suruh apa? Istighfar saja 1000. Selawat saja 1000. Bila nak baca? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in 1000. Bila? Wife duk kata, yo ni esok raya you duk buat apa kat tegak sejadah Lemang. Kita duk nak baca 1000 betul tak? Nak kecak. Tu macam mana? Dia kena atur benda tu. Jadi aturan yang betul. J. Jumpa orang soleh. Tak jumpa orang soleh, tak duduk dengan orang soleh, kita tak akan tahu di mana kedudukan kita. Contoh macam baru-baru ni Datuk Datuk Sah pijuh lah. Lani. Kita duduk dengan Datuk Ghazi kan. Datuk buka mulut kita semua rasa macam alamak, habis kita akan rasa lagu tu. Pasal apa? Ada orang soleh dengan kita. Saya tak soleh. Saya Kazim. Kau ada keturunan. Soleh lain. Kita terus rasa macam kan. Kita terus macam nak salam pun kita cium tangan terus jadi macam kecut terus kita duduk tu. Pasal apa? Sebab ada orang soleh. Secara automatik kita akan rasa. Tambah bila kita duduk di sana kan. Berapa ramai Tok Wali kan. Duk ada di sana kan. Lepas tu dia didik kita. Jadi bila kita duduk sentiasa jumpa dengan orang masjid, orang soleh. Lama-lama kita akan dapat beramal dengan elok. Last kali pengikat HAJ tadi tu. Ingin. Keinginan. Hendak 1000 daya. Tak hendak 1000 dalil. Habis. Balik kalau nak berubah, insya-Allah berubah. Balik kalau nak ibadah, insya-Allah ibadah. Hadir hati, aturan yang betul, jumpa orang soleh, ingin. Haji. Dalam tu je noh. Itu pun bagus. Akronim yang baik untuk biasa jaga taraf kita insya-Allah. Kita ada masalah kan, producer kan? Masih ada lagi. Tengah rancak ni. Panjang lagi ni. Okey, boleh. Lagi. Ini program kita yang benar. Sebab nampak jawapan tu sangat memberansangkan. Kita teruskan lagi dengan soalan yang lebih mencabar. Kita cerita pasal haji dulu. Kita cerita pasal raya pula. Sempoi. Raya pula. Okey, baik. Bagaimana memupuk sifat istiqamah? Macam tadi kita sebut dia punya perangai, tapi kita tak boleh nak masuk campur hal itu. Tapi amalan yang lebih khusus, apa yang perlu dibuat oleh satu orang semasa ataupun selepas. Kita tu nak tambah sikit kan. Bila sebut tentang fattaqullah mastata'tum. Mengikut bersungguh-sungguh mengikut keupayaan kita. Bukan maknanya bila bertakwalah kamu mengikut keupayaan kamu, saya tak mampu Ustaz nak buat 5 waktu sehari semalam Ustaz. Saya mampu 2 Ustaz. Zuhur dengan asar. Maghrib, isyak, subuh memang saya tak boleh. Tak boleh macam tu. Ya maknanya ada setengah orang faham, dia kata Ustaz saya mampu setakat ni ya. Saya mampu setakat ni saja. Saya betul-betul cakap, oi. Sebenarnya tuan-tuan yang saya hormati, bila sebut tentang istiqamah, balik daripada haji, kalau kita tengok orang duk buat haji tu, itu baru hutang situ duk ada dekat 3 juta, 2 juta orang yang duk tawaf, yang duk sembahyang, yang duk di Mina, Arafah semua. Bayangkan macam mana yang kita akan jumpa, yang akan kita hadap Allah Subhanahu Wa Taala, berapa bilion manusia yang akan kita hadap. Allahu Akbar. Yang sekarang ni yang kita duk tawaf tu pun kaki tak boleh nak pijak tempat tawaf tu. Tu yang kita nak pergi ke tandas, fikir banyak kali nak pergi, tak pergi. Tu yang balik pada Mekah tu dapat betul karang tu. Tahan. Pasal berduk tahan. Semuanya dalam keadaan ya Allah, Allah nampak dah aku ni. Sekarang ni dalam ramai-ramai tu yang kita target ialah ya Allah, tolonglah tengok aku ya Allah. Tolonglah dengar doa aku ya Allah, makbulkanlah doa aku ya Allah. Yang ni tengok yang duduk atas bukit, yang duduk bawah bukit dalam kemah memutih semua ni ya Allah, ramainya orang. Dalam ramai-ramai ni akukah yang kau tengok ya Allah. Itu baru di dunia, belum sampai di akhirat nanti. Sebab itu sekarang ni
Kita kena buat ibadat untuk Allah perhati kita, Allah tengok kita, Allah sayang kita. Sebab ada di hari kiamat, Allah tak tengok. Aduh, ayazbillah. Wala yanzuru ilaihim. Allah tak tengok pun mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim. Allah tak hapuskan pun dosa-dosa, tak bersihkan mereka pun. Bayangkan, kalau kita di dunia ni Ustaz Don, Ya. mari ni katalah kita main depa-depa tak bagi kita duduk tadi kan. Kita balik. Apa masalah? Betul. Tukar baju, tukar jadi hitam terus. Oi. Dah mereka tak bagi duduk. Betul. Tak apa. Apa tak bagi sudah. Betul. Tapi kalau di akhirat, kalau Allah tak bagi duduk, Allah tak bagi di bawah naungan arash, Allah tak bagi air, Allah tak jemput, Allah tak bercakap. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak akan bercakap dengan Allah di hari kiamat. Allah tak tengok, tak bercakap. Nak balik ke Kedah tak boleh. Allah. Tak apa, Tuhan tak tengok, tak apa, aku balik Ipoh. Tak boleh dah. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, macam mana kita nak istiqamah supaya Allah Ta'ala tengok kita bukan setakat di dunia sekarang ni sampai hari kiamat. Jawapannya buat ibadat. Buat ibadat dalam keadaan suka. Buat ibadat dalam keadaan redha. Dan apabila Allah Ta'ala uji pun suka dan redha. Bila kita berdoa, Allah Ta'ala bagi, Alhamdulillah. Kalau kita berdoa, Allah tak bagi pun, Alhamdulillah. Kaedah dia senang. Bila kita berdoa, Allah bagi, Alhamdulillah. Allah makbulkan permintaan aku. Kalau kita berdoa, Allah tak bagi sekarang, tak apa. Itulah pilihan Allah. Pilihan Allah lagi baik. Nak pujuk hati itu macam mana? Sebab setengah orang, bila dia duduk dalam dunia nak buat ibadat ni, gangguan akan datang daripada 4 gangguan. Ya. Pertama, akan datang daripada iblis, syaitan. Iblis, syaitan akan goda kita. Yang kedua yang akan mengganggu kita buat ibadat ialah manusia. Manusia buat ibadat, dia ganggu kita. Kamu nak pergi mana, Din? Nak pergi haji, muda lagi, tunggu tua-tua lah ni manusia ni. Yang ketiga yang akan mengganggu kita buat ibadat ialah nafsu. Nafsu ni, jangan kata di Malaysia, kalau di Arab, di Mekah tu pun, kalau dia ikut nafsu, habis dia raba orang situ. Dia peduli apa? Sebab tu kena jaga nafsu. Dan yang keempat, yang akan menggoda kita tentang kehidupan kita ialah dunia. Dunia akan membawa kita untuk lari daripada istiqamah. Jadi kenali musuh anda, iblis, kemudian manusia, kemudian nafsu dan keempatnya ialah dunia. Bila kita kenal musuh kita, kita tahu cara nak menghalang, melawan dia, insya-Allah kita boleh istiqamah dalam ibadat kita. Macam tu noh. Hari ni betul-betul terasa betul cakap dua orang ni. Ya salah. Apa tadi tadi Ustaz kata kalau tak bagi diri nak balik, saya kejar. Saya kata mai duduk siapa saya berdiri. Saya akan berdiri untuk Okey, kita ada 4 minit lagi. Kita ada 4 minit lebih kurang. Okey, Ustaz Don. Kita yang tu kita cerita mereka yang mengerjakan haji. Cucian jiwanya di sana kan. Kita kat Malaysia ni macam mana? Ni malam-malam raya ni mungkin ada tip-tip sikit nak Baik, pergi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Esok adalah sebaik-baik hari di atas dunia, kata Nabi. Esok. Ni kita dah ada malam ni, kalau ikut Islam, maghrib tadi lah. Sekarang ni dah masuk lah. Lepas tu kita takbir tadi. Tu, jadi saya guna bahasa orang biasa dulu. Esok adalah sebaik-baik hari manusia atas dunia ni. Nabi kata sebaik-baik yaumud dunia. Hari di atas dunia ni esok yaumun nahar. Hari sembelih, hari raya kurban. So bayangkan malam ni kita Allah bagi rezeki kita, tarik nafas untuk hari terbaik dunia. Alhamdulillah. Yang kedua, malam ni adalah malam mustajab doa berdasarkan Imam Asy-Syafi'i. 5 malam mustajab doa, malam Jumaat, malam raya Aidil Adha, malam raya Aidil Fitri, Rejab malam pertama dan nisfu Sya'ban. So malam ni malam mustajab doa. Tadi Datuk duk doa tadi walaupun sembang tapi cara duk cakap tu berdoa semoga depa diberikan kemudahan. Semua tu insya-Allah tak ada masalah dimakbulkan oleh Allah. Ini malam ni. Malam ni. Ni saat sekarang ni semua orang duk tengok insya-Allah kita pun doa juga supaya semua yang tak dapat pi ni Allah jemput kita untuk pi haji nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Kepada host pun lagilah layak Allah jemput duk cerita peristiwa-peristiwa ni. Amin. Ya rabbal dan kepada tuan guru kita diberikan sihat wal afiat. Amin. Ya rabbal alamin. Lepas tu 2. Yang ketiga, esok adalah satu tanda kekuasaan Allah yang Allah buat kat semua orang. Yang buatnya iaitu tidak ada paling cepat penerimaan Allah Ta'ala dalam seseorang beribadah melainkan ibadah korban.
esok. Masya-Allah. Sebab tu Nabi tak pernah tinggal korban. Hari biasa pun Nabi buat sembelihan bagi makan dekat orang. Apatah lagi hari raya korban. Kan biasa dengar kan, Datuk minta izin lah. Kan Siti Aisyah biasa kan sembelih kambing bagi makan dekat semua orang. Lepas tu Nabi tanya, Aisyah tadi dah bagi kat semua orang, tinggal apa? Aisyah kata, itulah dah bagi banyak dah, tinggal bau je, katifai je, 2 bau je. Nabi kata, tak. Yang kamu bagi itu sebenarnya itulah yang kamu ada di akhirat esok. Yang tinggal ni sebenarnya yang ni 2 saja yang tak ada pahala. Itu untuk kita doa. Nabi kata lagu tu. Pasal apa? Sebab hari biasa pun mereka sembelih korban. Mereka buat ibadah sembelihan. Apatah lagi hari raya korban. Nabi biasa sekali, Datuk minta izin, Datuk. Nabi biasa sekali sembelih korban sama umur dengan umur Nabi. Satu riwayat kata 63 ekor Nabi sembelih. 63 ekor. Abang, dituntutlah. Kambing seekor lah ni, kalau kambing biri-biri 1,500 bang. 65 ekor, 63 ekor, tak 65,000. 65,000 habis untuk hari raya. Pasal apa? Bukan dia Nabi ya. Sebab dia tak mau lepaskan baginda, tak mau lepaskan hari terbaik dunia. Esok. Apa dia? Ibadah korban. Secepat-cepat ibadah Allah terima. Sebelum darah pertama merecit kena lantai, kabul. Selesai. Allah. Tak teringat. Betul? Baca sikit. Ada baca dah tu? Boleh. Ma amila adamiyun min amalin yawmin nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Kan? Kita pun ustaz juga sikit. Itu jadi tu. Tadi dah dengar dia duk wirid. Hadis tu tengok. Baca Satu dia. Saya minta ujung ni Datuk kesimpulan sikit Datuk no. Boleh kesimpulan sikit apa tips-tips tu nak tambah silakan. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Itulah kesimpulannya. Usahaan kita berkorban tidak sia-sia. Allah pasti bagi balasan. Amin ya rabbal alamin. Betul-betul berbakat. Masya-Allah. Penutup dengan lagu tu tak pernah dilihat oleh manusia biasa. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Ustaz Kaziwilia. Ustaz Don. Terima kasih. Syukran. Terima kasih sama-sama. Seronok tengok berdua lawa comel. Saya doa ya Allah bagi. Amin insya-Allah. Turpan. Kasih jadi ya. Okey, baik kita nak ke mana lepas ni? Kita nak ke kabar di Tanah Suci dulu. Tapi sebelum tu kita rehat seketika, kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa kemuncak ibadah. Zaitun Organik Olive. Sesudah pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak Zaitun Organik Olive. Raja segala minyak zaitun.
Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa. Kemuncak ibadah dibawakan oleh Olive House, amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive, raja segala minyak zaitun. Settle bahagian Al-Bayan tadi bersama dengan Ustaz Don juga Datuk Kazim. Kita ada lagi tahu. Ada lagi. Hari ini 2 jam. Hampa jangan pergi mana. Malam raya duduk dengan Salam Baitullah. Okey, hari ini kita juga nak bersama-sama dengan petugas kita yang berada di Tanah Suci Mekah untuk kita tahu perkembangan terkini. Tapi sekejap lagi, kalau kita tengok sekarang ni pun di Tanah Suci Mekah dah ramai yang masuk melakukan ibadah tawaf. Selepas mereka dah melakukan ibadah wukuf semalam, kita dah saksikan ramai kan. Dan ada juga yang dah pun balik ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Dan mereka dalam ibadah ini seterusnya mereka akan melakukan ibadah melontar jamrah. InsyaAllah nanti esok kita akan bawakan cerita ini insyaAllah. Okey, dah ready kita punya tim kita di Mekah. Okey, kalau dah ready, kita nak bersama dengan Anas untuk kita nak tahu perkembangan terkini tentang ibadah di sana, jemaah di sana bersama dengan tetamu kita. Dipersilakan Anas. Baik, terima kasih Ustaz Fakrul di studio. Assalamualaikum. Baik, kita nak kongsikan perkembangan terkini khususnya melibatkan jemaah haji Malaysia. Semalam telah pun berlangsung bermulanya kemuncak haji bagi jemaah haji seluruh dunia, termasuklah jemaah haji Malaysia 31,600 orang kesemuanya dengan berwukuf di Arafah. Dan pada sebelah malam tadi selesai juga mereka ini bermabit ataupun bermalam di Muzdalifah, dan hari ini mereka ini telah pun beransur bertolak ke kemah di Mina untuk wajib haji yang seterusnya. Dan bersama dengan saya jika di studio Ustaz Fakrul ni, dengarnya ni pun sahabat beliau juga ni, Ustaz Fakrul Rizwan daripada Pehtas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sihat Ustaz? Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita nak tahu semalam selesai wukuf di Arafah, kemuncak ibadat haji bagi jemaah haji Malaysia yang memang dinanti-nantikan. Malam pula mereka telah pun bermabit, dan hari ini di Mina, boleh kongsikan apa aktiviti ataupun pengisian jemaah haji Malaysia di sana? Baik, terima kasih. Jemaah haji kita telah pun bergerak dari Arafah, meninggalkan bumi Arafah ke bumi Muzdalifah pada sebelah malam semalam. Dan apabila telah berlalu separuh malam, mereka telah pun bergerak ke perkemahan Mina untuk mengerjakan wajib haji yang berikutnya. Dan sepanjang di Mina, sebahagian daripada mereka akan melakukan nafar awal dan sebahagian lagi akan melakukan nafar sani. Jadi pengisian telah pun disusun sepanjang jemaah-jemaah kita berada di Mina, adanya tazkirah dan juga pengisian-pengisian yang lain. Bagi jemaah-jemaah haji yang akan meninggalkan ataupun yang akan melakukan nafar awal pada 12 Zulhijjah, mereka akan mula melontar pada malam ini untuk lontaran Jamratul Kubra, iaitu lontaran bagi 10 Zulhijjah pada sebelah malam, dan seterusnya mereka akan menyelesaikan baki lontaran untuk hari yang ke-11 dan hari ke-12, dan mereka akan meninggalkan bumi Mina dan tidak akan kembali lagi ke Mina. Manakala bagi mereka yang menyelesaikan nafar sani, mereka akan bermula melontar Jamratul Kubra pada malam ini juga untuk 10 Zulhijjah, dan mereka akan menyelesaikan baki lontaran pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya. Jadi selain nak menyelesaikan lontaran pada 4 malam ni lah kan, bagaimana dengan pengisian lain? Jika sekiranya jemaah haji masih ada kemusykilan yang boleh mereka nak bertanyakan untuk sama ada mereka punya ibadah haji itu diterima ataupun tidak, ada ke petugas-petugas ataupun Pehtas yang berada di kawasan perkemahan untuk membantu jemaah? Alhamdulillah, sektor bimbingan telah pun menyusun program-program ataupun pengisian sepanjang di bumi Mina. Kita ada tazkirah pada waktu subuh, pada waktu malam pun kita ada tazkirahnya, dan di setiap perkemahan maktab, contoh macam maktab 77, maktab 78 sampailah maktab 85, setiap daripada maktab ini akan ada Pehtas yang bertugas untuk membantu para jemaah menyelesaikan kemusykilan-kemusykilan yang ada. Dalam masa yang sama, operasi E-Type juga tetap berjalan seperti biasa. Jemaah-jemaah yang mempunyai kemusykilan, kadang-kadang dia ada kemusykilan tu di kawasan melontar, contohnya dia tak sempat nak balik jumpa dengan Pehtas, jadi dia boleh masuk dalam Tish Hujaj dan dia masuk dalam E-Type tu untuk bertanya dan juga mendapatkan kepastian ataupun jawapan kepada kemusykilan dia.
Setakat pemerhatian lah semalam di Arafah dan juga di Muzdalifah, perjalanannya macam mana Ustaz? Walaupun cuaca pada saya semalam kemuncak sehingga suhu 45 darjah Celsius, jemaah haji Malaysia masih bertahan ataupun ada yang ada sikit komplain ke ataupun kurang sikit dari segi kesihatan? Alhamdulillah, walaupun cabaran kita pada tahun ini cuaca yang agak panas pada 45 darjah Celsius, tapi kita melihat kesungguhan jemaah haji Malaysia untuk berwukuf menyelesaikan rukun haji yang sangat penting yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-hajju Arafah, ya. Jadi kita tengok bagaimana kesungguhan mereka bermunajat, berdoa dan sebagainya. Tidak ada bunyi-bunyi ataupun komplain daripada jemaah kata tak selesa dan sebagainya. Jadi mereka faham keadaan ini, mereka faham dan mereka mengambil kesempatan yang sungguh-sungguh sepanjang mereka berada di bumi Arafah untuk bermunajat, untuk berdoa dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu tidak dipersiakan oleh jemaah haji kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian tersebut. Baik, tinggal baki beberapa hari saja lagi seperti Ustaz kongsikan tadi, melontar jamrat pada 10 hingga 13 Zulhijjah ini. Jadi kita sama-sama khususnya umat Islam di Malaysia, sama-sama kita doakan agar jemaah haji Malaysia termasuk para petugas yang berada di Tanah Suci ini dapat menyelesaikan ibadah haji dengan sempurna dan mendapat haji yang mabrur. Kembali semula kepada Ustaz Fakrul. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Anas dan juga Ustaz Fakhrul Rizwan, pembimbing petugas haji di sana. Masya Allah. Itulah kita kata bimbingan tabung haji, nak membimbing para jemaah kita, perjalanan mereka sentiasa diberikan tunjuk ajar. Sebab lepas ni nak buat apa, kan? Sebab bukan senang sebenarnya dengan cabaran cuaca yang panas. Apa pun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak dan juga kita doakan para hujaj kita diberikan kemudahan dan mengerjakan ini dan mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Okey, selepas mereka buat wukuf di Arafah, jemaah haji kita bagaimana? Itu kita akan tahu selepas ni. Okey, saya nak baca sikit komen kawan-kawan kita di Facebook Salam Baitullah. Okey, Nur Idina Aliyah, selamat Hari Raya Aidil-Adha, semoga mendapat haji yang mabrur. Amin. Okey, Ijam Ibrahim, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Soalan ialah ni apa soalan Soalan ini soalan panjang sangat. Next. Soalan kita tak ada nak baca. Pasal tak ada orang nak jawab. Okey, Miss Nurlid, Assalamualaikum. Hampa pun pilih jangan soalan. Semua salam Aidil-Adha, salam Baitullah, salam kerinduan. Semua rezeki kami menjadi tetamu Allah tahun hadap. Semoga kami mendapat rezeki jadi tetamu Allah insya-Allah. Amin. Okey, lagi Nur Alia, Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil-Adha kepada jemaah haji dekat sana. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu antara komen-komen yang sempat saya bacalah. Nak baca lagi panjang, pergi dekat Facebook Salam Baitullah sekarang dan juga share. Nanti anda boleh juga letak komen-komen, nanti boleh tengok balik. Komen aku ada kat situ. Kan? InsyaAllah kita bagi semangat dan juga kata-kata positif kepada rakan-rakan kita yang lain insyaAllah. Okey, selepas ini saya nak bawakan anda untuk kita ke Jamrat. Ini ibadah haji seterusnya dengan menggunakan teknologi CGI. Macam mana bentuk Jamrat, tempat melontar tu. Tapi sebelum tu kita saksikan terlebih dahulu soalan ataupun pemenang kuis harian Salam Baitullah. Kita saksikan. Sertai kuis harian Salam Baitullah dan sembang-sembang medsos setiap hari mulai 17 Jun. Dan menangi voucher pakej umrah premium Menara Jam Mekah semestinya J. Ibrahim Al-Islam. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran langsung Salam Baitullah setiap hari mulai 17 hingga 30 Jun bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. 3 orang peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas akan menerima voucher umrah bernilai RM500 tajaan J. Ibrahim Al-Islam setiap seorang. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan di media sosial Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat, nombor
nombor telefon dan akaun media sosial sama ada di Facebook atau Instagram atau TikTok. Hanya pemilik akaun media sosial sebenar dan aktif yang juga telah mengikuti salah satu akaun media sosial rasmi Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran atau pinjaman akaun media sosial tidak dibenarkan. Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui dengan lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Hari ini 10 Zulhijjah bersamaan dengan Hari Raya Aidiladha. Para jemaah haji akan melakukan salah satu wajib haji yang diberi nama melontar jamrah. Melontar jamrah adalah melontar anak-anak batu ke 3 dinding yang dikenali sebagai jamarat. Ini adalah salah satu ibadah penting bagi menyempurnakan ibadah haji. Setiap dinding perlu dilontar sebanyak 7 anak batu setiap orang. Sebelum tahun 2004, jamarat ini adalah berbentuk tiang. Namun selepas 2004, tempat ini diperbesarkan menjadi dinding yang lebih tinggi dan lebar bagi menampung jumlah jemaah haji yang ramai. Para jemaah perlu melontar di 3 jamrah, iaitu Jamrah Al-Sughra, Jamrah Al-Wusta dan Jamrah Al-Kubra. Setiap jamrah bersaiz 26 meter panjang dan mempunyai 5 tingkat. Para jemaah boleh memilih untuk melontar di mana-mana tingkat. Kompleks jamarat ini mempunyai 12 pintu masuk dan 12 pintu keluar dan mempunyai jambatan yang menghubungkan laluan pejalan kaki dari pelbagai arah untuk masuk ke kompleks jamarat ini. Di sini pernah berlaku insiden kematian kerana kesesakan orang ramai, antaranya insiden tahun 2004, 2006 dan terakhir 2015. Oleh itu, Kerajaan Arab Saudi memperbesarkan kawasan ini. Asalnya tidak bertingkat menjadi 3 tingkat dan kini ada 5 tingkat. Tuan-tuan dan puan-puan, perlu diingatkan juga ibadah ini adalah simbolik kepada permusuhan dengan syaitan yang sentiasa menggoda manusia anak-anak Adam. Namun jangan dilontar dengan tidak beradab kerana dibimbangi mencederakan orang lain. Paling utama ialah gesaan hati yang betul-betul membenci syaitan ketika melontar jamrah. Semoga bermanfaat perkongsian ini. Teruskan bersama kami dalam Salam Baitullah, pencucian jiwa, kemuncak ibadah. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله Allah
Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa, kemuncak ibadah. Kita juga tak nak lupa untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang menonton. Malam ni eloklah lepas-lepas kita takbir tu, terus kita tonton Salam Baitullah pada malam ini. Jadi kita tak nak buang masa. Ini dalam segmen Al-Bayan kedua, kita nak terus jemput ustaz saya yang saya dengar hari-hari juga famous di social media. Kita persilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ya Allah. Sila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah macam duk kat negara Arab ni. Saya ni hari-hari dengar Ustaz mengajar dan telefon walaupun tak nampak secara fizikal. Hari ni berpeluang tengok secara berdepan. Alhamdulillah. Macam mana Ustaz, raya di mana? Raya di Kuala Lumpur kita, alhamdulillah. Di sinilah kita. Baik. Ustaz. Ya. Tajuk kita pada hari ini Ustaz adalah sama dengan tema kita, penyucian jiwa. Masya-Allah. Jadi kalau boleh kita nak tanya, bersempa dengan Aidiladha ni Ustaz, macam mana satu orang Islam dia boleh menyucikan jiwa dengan adanya Hari Raya Aidiladha ni? Apa yang patut dia buat? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Penyucian jiwa ini adalah salah satu maqasid Al-Quran. Kalau kita melihat kepada maqasid Al-Quran, dia ada 3. Iaitu yang pertama adalah ibadat. Dan ada sumbangan ibadah korban dan juga ada adha. Yang kedua adalah at-tazkiyah, itu penyucian jiwa itu. Benar. Dan yang ketiga adalah al-imarah, development. Kita membangunkan dunia ini dengan pembangunan, dan juga ibadah korban masuk di dalam imarah. Kerana kita Aidil Adha dengan hajinya, dengan ibadah korbannya, umat Islam membelanjakan wang yang begitu banyak. Kalau haji saja bilion. Benar. Dan Saudi mengambil keuntungan yang begitu banyak. Itu makna dia satu sumbangan yang besar. Dan juga korban saja kalau di Malaysia, kiraan kasar yang saya buat, lebih daripada 1 bilion. Masya Allah. Ya, setiap tahun. Sebab kita ada lebih kurang 4,000 masjid dan lebih kurang 18,000 surau yang kalau semuanya kita kira secara 5 ekor dengan harga lembu RM7,000, melebihi 1 bilion. Yalah. Dan kita dapat kutip dalam masa yang singkat, 10 hari begitu kita dapat. Itu kiraan kasar. Belum lagi yang NGO, belum lagi yang dihantar Kemboja. Jadi sebenarnya bila kita mengeluarkan wang yang begitu banyak itu, kita telah mengeluarkan satu penyakit yang dinamakan bakhil. Dan bakhil ini penyakit yang disebut oleh Al-Imam Ghazali, penyakit yang sangat berbahaya. Kerana ia berlaku daripada konsep pengangguran orang kaya. Jadi kalau kita bincang, pengangguran ini hanya orang miskin. Betul. Ya, tetapi sebenarnya pengangguran boleh berlaku daripada orang kaya bila mereka tidak menginfakkan wang mereka. Jadi bila mereka menginfak wang mereka, apa yang berlaku penyucian jiwa? Bukan setakat menyuci jiwa bakhil mereka, menyuci jiwa fuqara yang menerima daging tersebut sehingga menghilangkan penyakit dengki masyarakat. Masya Allah. Dalam penyakit dengki masyarakat ini sangat bahaya. Kalau kita dengki individu, okeylah, mana ada persaingan dia, saya dengan orang tersebut. Persaingan kita dua saja. Tapi kalau dengki masyarakat, dia akan berlaku apa? Rompakan, kecurian, tidak ada kerjasama. Sebab orang miskin dianggap orang kaya ni tak ada jiwa. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka berdendam kepada masyarakat. Jadi kita tengok penyucian jiwa itu berlaku dari dua pihak. Merawat pihak golongan kaya, penyakit bakhil mereka, dan merawat jiwa orang miskin daripada hati mereka kecil hati. Sebab impact dia besar sebenarnya Ustaz. Sebenarnya pada pemikiran dan kajian, saya banyak melihat kepada impak sebenarnya, kalau kita tengok kerangka pembasmian kemiskinan, khususnya pembasmian kemiskinan tegar, berlaku dalam ibadah korban. Ajaib. Sebab apa? Syekh Qaradawi dalam bukunya Al-Islam dalam merawat kemiskinan, dia masukkan ibadah korban dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Apa maksud miskin? Jiwa yang sudah lemah, jiwa yang rapuh, mudah kecil hati. Dengan adanya Aidil Adha, dan nama pun Aidil Adha, maknanya waktu duha kita sembahyang, dan waktu duha itulah kita sembelih. Dan di sana mereka sudah selesai wukuf di sana. Dan muktamar sanawi menjadikan umat Islam ini berlakunya penyucian jiwa yang luar biasa. Dia bukan penyucian jiwa ni bersifat blame. Ada orang faham penyucian jiwa ni maksud dia aku jahat, dia bukan. Penyucian jiwa ni adalah satu impak yang menjadikan kita lebih proaktif dan lebih menyumbang. Kerana jiwa yang bersih ni seperti cermin dan air, dia mengalir sehingga kan dunia ni menjadi bersih. So, bila bayangkan masyarakat Muslim yang ada 2,000 juta, wakil haji 4 juta.
Sikit sebenarnya. Sikit saja. Berapa persen saja. Betul. Tetapi 4 juta ni mendoakan kita. Allah. Dan akhirnya alhamdulillah malaikat pun berkata kepada mereka, walaka bimithlik. Maknanya kamu pun akan dapat macam kamu doa kepada kita, dan akhirnya masyarakat ini terbina di atas yang pertama ibadat, yang kedua penyucian jiwa, dan yang ketiga imarah, dan ada kepada Aidil Adha yang penuh dengan ibadat yang luar biasa. Baik, itu satu perkara yang saya tak pernah dengar orang ulas macam tu, kerana akan timbul daripada orang miskin rasa tak puas hati pada orang kaya yang bakhil. Ya. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mesti libatkan diri Ustaz dalam ibadah korban. Tak ada reason kalau mampu. Luar tak biasa. mampu, bahagian pun ada kan Ustaz? Betul, luar biasa. Ibadah korban ni kalau kita laksanakan, ia mampu kita wujudkan food bank, kita wujudkan freezer. Dia boleh dinilaikan sebab di dalam fatwa terbaru wilayah, golongan fuqara boleh menjual tulang-tulang dan kulit. Untuk keperluan ini sudah diwartakan. Ini baru Ya, sebab kita tengok dari segi kajian secara kasar, pembaziran berlaku pada kulit dan tulang banyak, lebih kurang 14 juta. Masya Allah, 14 juta dekat tulang dengan kulit saja. Ada nilai. Kalau kulit kambing, dia boleh buat kerepek tau. Keripik? Ya, saya pun tahu. Kulit kambing? Ya. Boleh saya rasa juga? Saya pun tak tahu, tapi kena pergi kawasan-kawasan pendalaman. Dia ada, kreatif. Jadi maknanya kita melihat ibadat, sebab itu Tuhan menyebut ibadat haji ini ada manafi' linnas. Dan akhirnya Saudi memperoleh kekayaan yang luar biasa. Benar, benar. Rakyat dia, pemandu teksi mempunyai pendapatan yang tinggi, hotel mempunyai pendapatan yang tinggi. Begitu ibadat korban, kalau kita melihat daripada pandangan duniawi, bukan hanya kepada ibadat, kita mampu menjana pendapatan daripada hasil daging-daging yang dikumpul. Mungkin golongan fuqara itu kalau ada fatwa yang daripada Malaysia mengizinkan mereka menjual daging-daging, ada pendapatan dan akhirnya boleh membantu kehidupan mereka. Itu satu perkara yang baru, boleh jual tulang dan juga kulit bagi orang yang fuqara. Fuqara saja, orang kaya tak payahlah. Jangan melibatlah kan. Baik Ustaz, seterusnya. Itu kita cerita satu bahagian berkenaan dengan ibadah kurban. Betul. Satu bahagian lagi cerita tentang Nabi Ibrahim AS. Subhanallah. Dan banyak, kita kata banyak ujian yang Allah timpakan. Apa kalau kita kata dalam banyak-banyak penceritaan Nabi Ibrahim dengan ujian ini banyak diceritakan. Tapi kalau boleh kita terang kepada penonton yang mana yang paling penting ataupun paling besar kepentingan ataupun kaifiat daripada kita, Ustaz, silakan. Saya melihat Nabi Allah Ibrahim ini adalah satu sistem. Ia bukan seorang individu yang bergerak untuk individu. Ia adalah satu insan yang dilantik oleh Allah yang disebut dalam Al-Quran, Inna Ibrahim kana ummatan. Allah. Dia adalah ummah yang bergerak versi ummah yang ada legasi dia. Legasi dia cukup besar sehingga dia berdoa satu doa yang luar biasa yang perlu kita mengikuti doa Nabi Allah Ibrahim. Rabbi ja'alni lisana sidqi fil akhirin. Ya Allah, Tuhanku jadikan aku sebagai petunjuk, role model untuk generasi akan datang supaya nama aku disebut dengan kebaikan. Sampai sekarang nama dia baginda dalam solat disebut. Kerana dia meninggalkan satu sistem kerangka ibadat yang bersifat luar biasa, ibadat haji, dan meninggalkan ibadat korban, dan meninggalkan satu perjuangan yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai pemimpin yang luar biasa. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Jadi apabila Allah Ta'ala uji dia dengan beberapa ujian, di antara ujian yang dia korban anak, dengan tinggal isteri, dengan buat Kaabah dan sebagainya, dan dia perform. Bila dia perform, fa'atammahun, Allah lantik dia jadi pemimpin. Kaedah itu yang dibuat dalam kepimpinan, leadership. Bila kita mampu melaksanakan tugas yang baik, kita layak jadi pemimpin. Benar. Dan konsep itu ditinggalkan kepada kita. Jadi pengorbanan Nabi Allah Ibrahim ini, dia bukan dalam bentuk individu, tapi dia telah membina satu gagasan yang boleh dicontohi oleh semua manusia, termasuk golongan bukan Islam, dari sudut pengorbanan membina sebuah muasasah dan negara yang mempunyai kelestarian sampai sekarang ini. Baik. Ya, itu luar biasa Nabi Allah Ibrahim. Dan kajian ada tentang Nabi Allah Ibrahim, tentang bagaimana sifat kepimpinannya, sifat kesabarannya, sifat halimnya, sifat pandang jauhnya. Yang mendoakan bumi Mekah ini dengan pertanian, ada kurmanya, yang kita melihat billionaire lahir daripada kurma-kurma yang ada di tanah Saudi. Itulah bukan sahaja tanah Saudi ini jadi kaya,
bahkan pemain-pemain bola juga semua ke sana sekarang. Semua ke sana menunjukkan tanah itu barakat. Benar, dia menjadikan, tapi tanah itu bukan tanah macam Malaysia. Kalau kita pergi padang pasir, tetapi barakat yang kita rasa tersebut ketenangan yang luar biasa. Benar, dan Allah Taala jadikan hati-hati orang beriman rindu ke sana. Allahu Akbar. Yang tu tentang tanah suci, Ustaz. Ya. Satu lagi sekarang ni ungkapan baru, generasi baru dia kata we should have fun during the Aidil Adha period. Jadi kita kena sedikit ada sambutan dan sebagainya. Mungkin juga dia bagi tahu ni baru-barulah ni, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ataupun la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Saya nak berhibur hari raya Aidil Adha. Agama anjurkan bagaimana untuk seorang itu menyambut ataupun mengimarahkan hari raya Aidil Adha pada esok harilah walaupun dah masuk. Bagaimana Ustaz? Silakan. Secara ringkas memang kena bergembira dan makruh kita menangis. Dan tidak disyariatkan menziarahi kubur pada hari raya sebab kata Rasulullah ini adalah hari ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah. Hari kita makan, memang kena makan dan diharamkan puasa. Sampai hari keempat. Enjoy lah tu. Tetapi enjoy kita ni mesti ada zikrullah. Benar. Yang mana makanan diikat dengan Allah Azza wa Jalla supaya ada kelestarian. Hubungan kita bila tidak ada hubungan dengan Allah, dia akan jadi tanah seperti makhluk yang lain. Tapi bila kita berhubung dengan Allah, kegembiraan kita tu ada makna. Makna kepada kesenian, kita ada qasidah, ada nasyid. Kita berhibur. Kita pun berhibur mesti kita mengiringkan kepala, itu benda yang baik. Kita menziarahi, kita makan dan minum, itu adalah represent kepada makna hiburan. Tetapi jangan melampau, kerana melampau ini dia akan membawa kepada kelalaian dan kelalaian akan membawa kepada keruntuhan. Negara yang mempunyai kelalaian yang tinggi akhirnya tidak produktif rakyatnya. Dia menjadi negara yang lalai, tidak berfungsi. Sebab itu hari raya ini mengumpulkan kegembiraan. Kita jangan, tapi kita di Malaysia ni suka juga nasyid-nasyid kita semua lagu nangis. Itulah. Jadi tentera pun teriak. Sepatutnya bila kita hari raya kita lagu yang pasal-pasal lagu gembira, janganlah pasal yang kita tak bertemu dengan ibu bapa semua menangis dan sebagainya. Dan akhirnya dia menafikan makna kegembiraan. Jadi pasanglah lagu-lagu yang memberikan kita lebih persemangat untuk more kata apa proaktif. Baik. Ustaz, sebagai kata akhirlah. Besok ni ada orang kata kadang-kadang kita tertukar dengan Aidilfitri. Nak makan dulu ke, nak pergi semayang terus ke, nak mandi pukul berapa, macam mana Ustaz? Ataupun pesanan terakhir supaya kita besok ni tak kalut. Silakan Ustaz. Pesanan ni dia kena menyeluruh sebab sebenarnya kita hari raya Aidil Adha kena makan selepas sembahyang dan juga khutbah, tetapi disebabkan cara sembahyang kita tu tak begitu mengikut kepada sunnah dan juga yang diterangkan oleh imam-imam mazhab kita. Sebab tu kita lepas sembahyang subuh, kita duduk masjid 15 minit dan masuk waktu duha kita sembahyang. Jadi sembahyang 10 minit dengan khutbah. Pukul 8 habislah. Boleh kita sarapan selepas itu. Tapi sekarang ni 8.30 baru sembahyang. Habis khutbah apa salah-salah 9.30. Jadi bagi saya tidak masalah makan dahulu kerana sistem kita tak ubah lagi untuk cara sembahyang. Kalau kita boleh ubah sistem start sembahyang 7.30, habis semua 8 boleh kita makan selepas. Sebab kami di Mesir begitu makan selepas. Sebab kita subuh sembahyang raya tu awal. Kita sekarang ni semua 8.30. Benar. So 8.30 makan habis semua 9.30. Kalau tak makan sebelum ke 9 tak bagus untuk kesihatan kita. So dalam kaedah usul fiqh disebut al-karahah tazulu di adnal hajah. Makruh itu gugur ada keperluan. So keperluan kita untuk makan awal. So makanlah dan baca sembahyang raya itu lambat. Baik. Itu dia. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak bincangkan. Saya nak minta pendapat pun banyak lagi tapi masa mencemburui kita. Jadi kita terus nak ke segmen Rihlah Haramain dengan saudara kita di sana, insya-Allah. Silakan. Perjalanan Rihlah Haramain diteruskan lagi ke lokasi yang terletak lebih kurang 1 jam 30 minit perjalanan dari kota Mekah, iaitu kota Taif. Setibanya kami di Taif, kami cukup teruja dengan keindahan lanskap buminya yang memukau. Difahamkan, kota Taif yang terletak di bahagian barat Arab Saudi ini sangat terkenal sebagai pusat peranginan dan bandar pertanian utama bagi negara Arab Saudi.
Begitu hebat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dari hamparan gurun yang panas dan gersang ke tanah tinggi yang dingin dan penuh dengan kehijauan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-5, dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan pelbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Di kota Taif ini juga kami menjejaki perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah penonton, pada ketika ini saya berada di Bandar Taif, dan pada ketika ini Bandar Taif ini dikenali sebagai bandar pelancongan utama bagi Arab Saudi ataupun bandar pertanian. Namun amat penting sekali untuk kita selidiki dan juga kita fahami sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW perkaitannya dengan kota Taif ini. Jadi hari ini kita dapatkan pencerahan bersama dengan Ustaz Muhammad Mujahid. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang ni belakang kita ni adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Pertama sekali kita kena tahu masjid ni kenapa nama Abdullah bin Abbas. Masjid ni dinamakan Masjid Abdullah bin Abbas sebab di sinilah jasad Abdullah bin Abbas disemadikan. Siapakah itu Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu lagi, baginda atau beliau adalah ketua para ulama zaman sahabat dalam bidang tafsir. Kalau tuan-tuan dan puan buka buku tafsir tak jumpa nama Abdullah bin Abbas, salah tu. Tu bukan matematik, bukan buku tafsir. Tapi Abdullah bin Abbas ni semua buku tafsir mesti ada nama dia. Okey, Abdullah bin Abbas bila mana beliau menjangkakan ataupun merasakan ajal beliau dah dekat, beliau berhijrah ke kota Taif sebab beliau tahu walaupun kota Mekah ni kita buat ibadah, amal ibadah pahala kita akan digandakan, beliau juga tahu setiap dosa yang kita lakukan juga berganda akan digandakan. Beliau takut akhir hayat baginda dosa beliau digandakan dan beliau berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan yang menyesallah. Beliau berjumpa dengan dosa yang banyak, maka beliau berhijrah ke kota Taif dan membuka masjid yang besar ini. Masjid dikatakan masjid pertama di kota Taif, dan berdakwah, memberi ceramah pencerahan kepada penduduk Taif sehinggalah beliau disemadikan di sini. Dan di kota Taif ini semasa Nabi SAW berdakwah untuk kali pertama, di sinilah Allah Taala utuskan malaikat gunung untuk tanya Nabi Muhammad SAW. Malaikat gunung tanya, "Wahai Muhammad, aku ini malaikat gunung. Kau nak tak aku hempapkan gunung ke penduduk kota ini?" Nabi Muhammad SAW cakap, "Tak, aku harap generasi akan datang akan masuk Islam." Dan alhamdulillah sampai sekarang, dari selepas mereka masuk Islam secara sukarela, penduduk kota Taif masih lagi berada dalam agama Islam, dan alhamdulillah sampai sekarang kita dapat mengecapilah, penduduk Taif dapat mengecapi kenikmatan Islam itu sendiri. Jadi itu antara perkongsian kami khususnya berkaitan dengan kota Taif ini, dan alhamdulillah kejap lagi kita nak tengok di sekitar Masjid Abdullah bin Abbas ini. Jadi kepada anda sekiranya datang menziarahi kota Taif ini yang dikenali sebagai bandar pertanian dan juga bandar pelancongan, anda boleh juga jadikan Masjid Abdullah bin Abbas ini sebagai salah satu lokasi ziarah yang mesti kita kunjungi. Betul. Untuk kita melihat ataupun menyampaikan doa kita kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa ke segmen yang seterusnya. Ya, alhamdulillah masih lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa kemuncak ibadah. Tadi sudah selesai sudah Rihlah Haramain. Terima kasih rakan tugas kami Munawar. Hari ini dia bawa pergi Taif. Kan Masjid Ibnu Abbas. Saya pernah pergi baru ni yang terkini, tapi tak boleh nak masuk waktu ni. Tapi depan tu dah meriah dah, orang jual macam-macam. Biasalah tak boleh masuk, kita makan buah. Tapi kalau dapat pergi Taif, dapat belajar bagaimana perkembangan Islam di sana berkat hasil daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya adalah Rihlah Haraman ni Ustaz Aris dan juga para penonton, selalu saya sebutkan dibawakan oleh J Ibrahim Travel and Tours. Dan suara dia yang begitu menarik kan. Kita teringat-ingat balik rumah tu. Betul.
So dia orang bawa kita dalam rihlah Haramain dan hari ni kita bawa mereka ke sini. Ya, di studio kita bersama dengan yang pertama sekali Haji J Ibrahim, pengasas J Ibrahim Al-Islam. Dan juga saudara saya lah. Nama sama Haji Haris Razzi. Ya. Masya-Allah. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Haji. Selamat Hari Haji Tahun ni tak raya di Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Allah izinkan untuk saya berhari raya di Malaysia. Sepatutnya kami berdua terbang semalam. Hari Ahad yang lalu. Oh, Ahad yang lalu. Penerbangan Ahad yang lalu. Tapi kami berkorban demi salam Baitullah. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasihlah sebab sudi bersama kita kan. Okey, sebelum kita mula soalan, nak tahu dulu siapa abang, siapa adik? Ini soalan cupu mas ni. Nak kena teka ke? Mestilah saya lah abang. Macam sebaya saja je. Puji sikit tak ada masalah. Baik. Baik, kita mulakanlah soalan yang pertama. Macam kita kata sebagai orang yang dah pengalaman membawa ribuan rakyat Malaysia ke Mekah untuk melakukan haji dan umrah. Apa pengalaman yang tak dapat dilupakan yang boleh dikongsikan? Seperti tadi kita kata ramai orang meninggal dan sebagainya, boleh ceritakan? Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman kami J Ibrahim Al-Islam, Allah uji bila kita bawa tetamu Allah yang dipilih, tetapi Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Allah. Sampai dekat airport, dekat kaunter, Allah ambil nyawa dia. Allah. Nak masuk kapal terbang selangkah, Allah ambil nyawa dia. Ini tengok depan mata sendiri? Depan mata. Masya Allah. Tapi kejadian yang berlaku tu dalam keadaan yang untuk mengajar orang yang hidup kita ni. Apa yang berlaku untuk yang ajar orang hidup lah. Jadi peristiwa tersebut membuatkan saya dan saya bercakap dengan jemaah untuk kita lebih kuat iman kita pada Allah. Serah pada Allah, yakin pada Allah, minta apa saja hanya dengan Allah. Bila Allah ambil nyawa jemaah-jemaah saya ni depan mata saya, tapi yang pastinya mereka on the way ke Mekah, on the way ke Madinah. Maknanya itu mereka nak jumpa Allah. Allah SWT. Jadi kita akan nampak keadaan mereka yang sangat mudah, Masya Allah, sangat cantik pengakhirannya. Jadi kenangan itu membuatkan saya menggalakkan lebih ramai lagi semua jemaah untuk sentiasa ingatlah Allah. Ingatlah dunia ini sementara. Kita kena ajar diri kita untuk kikis dunia ni. Masya Allah. Kita kena ajar diri kita untuk ingat dunia ni sementara. Apa hiasan kat dunia ni semuanya bangkai, maaflah. Jadi kita kena pegang benda tu. Jadi pengorbanan macam sekarang ni haji kan. Bila tak dapat pergi haji ni, hari-hari mimpi. Mimpi setiap malam bangun mimpi. Cakap dengan adik Haris, abang kat Mekah ke? Abang dah boleh pergi ke? Belum, kita kat Malaysia ni bang. Rindu tu sebab bila keputusan antara nak terbang ke Mekah atau nak stay kat Malaysia ni buatkan kita galau. Tapi yakin pengorbanan yang kita buat ni Allah dah susun. Sebab ini jemputan Allah kan. Pengorbanan ini untuk kita lebih esa pada Allah. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Kita jadi takut pula. Takut kita pula tak sampai nak buat umrah atau Yalah. tu kan. Tapi pengalaman tu berharga tu sebab mereka menguruskan ribuan jemaah. Bukan saja menguruskan ibadah mereka tapi menguruskan andai berlaku. Saya tahu agak sukar sebenarnya perasaan dan sebagainya. Bayangkan jemaah ni hari-hari mesej. Abang Haji, saya rindu Rasulullah. Abang Haji, saya sempat tak jumpa Rasulullah. Abang Haji, tolong doakan saya dekat makam Rasulullah. Sentiasa hari-hari. Kerana jemaah ni selalu dah kontak dengan kita, menceritakan keadaan mungkin kesihatan dia kurang baik. Dia dapat tahu yang baru mengidap kanser. Kemudian dia kata teringin sangat nak pergi, tolonglah bawa sesegera yang mungkin. So kita usahakan sehabis baik. Kita dah readykan dia punya skuter, kita dah readykan dia segala bilik-bilik yang dia nak. Dia kata nak Kaabah view apa semua. Dah sediakan dah. Tapi betul-betul masa di kaunter Allah ambil nyawa dia. Masa di kaunter check-in. Mudah-mudahan Allah terima niat dia tu. Allah terima. Sepatah kata Ustaz Wadi Anwar, dia cakap dengan saya, ada satu jemaah saya ni, dia kata Ustaz Wadi Anwar cakap dengan saya dekat Mekah, Abang J, nanti bila bangun nanti jenazah nanti dia dalam keadaan bertalbiah. Bayangkan jemaah saya ni, Allah yarham Syahidan Syari, sihat sesihat-sihatnya. Bila sampai dekat lounge tu, dia cakap, J, aku dah makan apa yang kau suruh aku makan. Dah sampai kat boarding, J, aku nak masuk boarding ni.
Lepas tu dia cakap apa dengan jemaah? Dia panggil, "Shh, shh, tengok apa tu?" Jemaah tengok apa tu? Lepas tu tengok dia, Allah. Masya Allah. Dia tak sakit. Tak sakit. Mudah ya. Allah ambil dia. Allah ambil dia macam tu kan. Tapi kat situ yang saya nampak, saya bersaksi, jemaah ni sentiasa bersedekah. Sentiasa bersedekah pada siapa? Ustaz? Kepada ahli keluarga dia. Baik. Adik-beradik dia hantar beras setiap bulan. Setiap bulan dia hantar beras, hantar bergula setiap bulan. Saya kata, Syahidan, kenapa kau hantar setiap bulan ni? Kita kena bagi sedekah adik-beradik dulu. Masya Allah. Jadi kat situ saya merasakan perjalanan kita ni, kita minta yang akhir dan baik, perakhiran yang baik. Makanya itu sebab saya lebih tersentuh untuk sentiasa fokus bawa orang pergi umrah, ajak orang pergi umrah dengan cara saya lah. Baik. Haji, bila Haji sebut tadi kan, mungkin Haji Razi nak tambah kan. Apa ni pasal Haji Haris nak tambah pasal bila kata bawa jemaah ni kan. Kenapa ya kita nak kena selalu kalau ada rezeki ulang pergi umrah tu. Ataupun kalau boleh usaha yang tak pernah pergi tu usaha untuk pergi. Kalau mungkin Haji Haris boleh. Saya suka nak kongsikan juga satu cerita ni, pengertian tetamu Allah. Ada pada satu ketika dulu zaman visa bukan macam sekarang. Visa kena tunggu, kena ambil daripada embassy apa semua kan. Kemudian bila sampai kat kaunter, keluarganya 5 orang. 4 orang semua dah lepas. Satu lagi ni tak keluar lagi ni. Masya Allah. Satu lagi tak keluar. Jadi bila dia kat situ kata tak apalah, ibunya anak-anak dengan suaminya dah masuk dalam, tak apalah ibu tak pergi, tak apalah, mungkin bukan rezeki katanya. Lepas tu sejam sebelum boarding tutup dapat makluman visanya dah keluar. So nak kena bawa pergi ke KLIA ni satu cabaran. Kena pula masa tu drivernya sesat pula, salah jalan. So ibunya tak apa, saya dah redha, bukan kali ni saya pergi. Berulang-ulang kali dia kata. Kemudian tepat sampai dekat airport tu, kita ni dah dalam flight ni. Ya. Pergi jumpa kapten. Kapten minta tolong. Minta tolong sekejap kapten. Nama Ibrahim Naik. Masa tu disebut Kapten kapal terbang MAS A380 ketika itu. Dia pilot kata tak apa, tunggu jemaah tu masuk. Pilot tu suruh tunggu. Masa tu kapal dah ke belakang ni, masuk balik parking. Masya Allah, itu memang satu benda yang dan alhamdulillah akhirnya jemaah tersebut berjaya memasuki ke kapal terbang dan alhamdulillah lah dapat menunaikan umrah apa semua kan. Selain daripada rezeki tu, antara ceritanya kira boleh sampai bercakap dengan pilot tu, pilot juga pun dia dakwah. Itu pengalaman lah. Undur masuk balik. Betul. Itu satu pengurusan. Nak tahu tak pilot tu nama agama apa? Agama apa? Bukan agama Islam. Allah boleh pegang hati seseorang regardless apa agama dia pegang. Jadi siapa kita nak persoalkan? Yalah. Kita kena yakin Allah akan bantu. Kalau kita yakin Allah akan bantu, Allah boleh naikkan seseorang, Allah boleh turunkan seseorang. Tak ada sesiapa makhluk yang boleh tahan. Jadi dekat situ pengertian tetamu Allah, siapa saja kalau yang dijemput, tidak ada halangan, pasti akan sampai juga. Terima kasih banyak. Okey, kita cerita pasal korban sikit boleh? Boleh. Pasal esok adalah malam ni malam raya. Malam raya pastinya. Tadi pun kita disuruh jangan bersedih sangat. Saya pun takut kan ni. Hati nak menangis tapi itulah kan kita bila rindu dia akan sebab kan. Mungkin kalau kita sentuh pasal pengorbanan sikitlah. Ramai orang kalau korban ni dia orang kata Abang Haji, saya last year dah buat korban. Tahun ni tak payah buat korban Abang Haji. Kita kena buat korban setiap tahun. Allah bagi kita rezeki tiap tahun kan. Tiap-tiap tahun rezeki dapat. Tiap-tiap tahun kena buat korban. Kenapa kita buat korban? Untuk kita tunjuk pada Allah, kita esakan Allah. Allah suruh kita buat korban. Masya Allah. Berapa sangat harga korban ni? Kita kena buat tiap-tiap tahun. Kita kena set diri kita tiap-tiap tahun kena buat korban. Korban kalau ada kemampuan buat korban selebih lembu, kambing apa semua. Tapi kalau tak boleh korban, kita korbankan dengan diri kita lah. Korban jiwa kita, kita korbankan, kita buang cara pemakaian yang tak elok, kita korbankan cara solat lewat. Ego kita. Kita korbankan benda-benda yang dulu kita mungkin banyak benda-benda yang larah kita korbankan. Mungkin kita mulakan dengan sepenuh hari-hari korban ni, aku nak korban lah. Kalau sebelum ni aku korban hanya bagi masa 5 minit untuk selawat, aku korbankan masa aku buat lama sikit. Kita korbankan pelan-pelan.
Kadang-kadang tak mampu Abang Haji. Nak korban satu kambing tak mampu. InsyaAllah, korban dengan diri kita dahulu. Masya Allah. Betul Ustaz? Betul. Saya pun belajar ni. Yalah, saya lagi baru. Okey, kita nak minta sikitlah daripada Haji Haris lah. Kalau ada apa-apa nasihat kepada penonton di luar sana, kenapa kena buat umrah, kenapa kena buat haji, silakan. Jadi kepada semua yang menonton, Salam Baitullah ni, kita tanamkan niat daripada sekarang. Tanamkan niat daripada sekarang, nak pergi umrah, nak pergi haji. Jangan tangguh, jangan tunggu lagi, kerana ianya adalah satu saat yang paling manis. Bila dapat jejakkan kaki ke tanah suci ni, saya yakin ramai yang di luar sana yang dah pergi ke tanah haram pasti akan merindui suasana yang tidak dapat di tempat lain. Hanya ada di Mekah dan Madinah sahaja, tempat yang di mana kita hanya fokus untuk lakukan ibadah, tempat yang di mana kita hanya fokus untuk melakukan amal kebaikan apa sahaja. Jadi ianya suatu saat yang sangat dirindui, dan percayalah, bagi yang belum pernah pergi ke sana, tanamlah niat daripada sekarang, dan insya-Allah saya yakin Allah akan mudahkan urusan Tuan Haji dan Puan Hajah semua. Lagi-lagi pula dengan pakej J. Ibrahim Al-Islam. 8,800 duduk Menara Jam Mekah. 8,800 naik kapal terbang komersial. Dekat tu. 8,800 sahaja. Saya isi nama saya sekarang. Boleh. Kita pergi bulan 8 ni. 8, 9, jangan lupa orang sebelah. Orang sebelah 15 hari dah pergi haji. Hari-hari ada Haji CGI. Jadi jom, kita kena set iltizam, kita kena fokus. Aku nak pergi Mekah. Kalau mana yang nak bawa mak ayah, mana mak ayah yang tak pernah pergi umrah, tak pernah pergi Mekah ni, umur 75 tahun ke atas, J. Ibrahim bagi percuma tiket kapal terbang. 75 tahun ke atas? 75 tahun ke atas, J. Ibrahim bagi tiket flight percuma. Masya-Allah. Ada ke? Jadi memang saya niat dah. Penonton kat luar sana yang ada warga emas, ibu-ibu, ayah-ayah yang belum pernah pergi. Sebab mak saya umur 82 tahun. Allah izinkan dia sihat sampai hari ini. Masya-Allah. Sebab bonda saya sihat, saya memang beritahu pada semua syarikat saya, usia 75 tahun ke atas, J. Ibrahim bagi tiket percuma. Kapal terbang komersial. Masya-Allah, untung Masya-Allah. Untung Jadi penonton Salam Baitullah pun kena ambil ni, boleh join kuis kita juga, mana tahu boleh menang. Tiket pergi ke Mekah, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Haji J. Ibrahim dan juga Haji Haris Razi bersama dengan kita. Okey, sekarang ni kita ke mana? Kita nak terus hantar Ustaz Fakrul keluar dari sini ke segmen interaktif selebriti, insya-Allah. Sebelum tu kita rehat. Ketika kembali lagi bersama kami selepas ini dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa ke Muncak Ibadah. Zaitun Organik Olive. Sesudah pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak Zaitun Organik Olive. Raja segala minyak zaitun. ويسلم ويبارك عليه ويسلم ويبارك
sampaikan satu seruan kitab warisan jadi pegangan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terang bulan cahaya memanggil-manggil namaku, pulang jalan menuju suara berzikir. Bintang jauh di angkasa, kecil rasanya diriku, mahanya kebesaran tertunduk diriku. Ampunkan segala dosa, terimalah ibadahku. Ku ingin untuk dijemput ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, Alhamdulillah, itulah tadi Mawi dan Oja. Terima kasih banyak. Masya Allah. Sempat lagi ya? Dekat je, sebelah je. Masya Allah. Ya, kita bersama dengan Mawi, Ikin dan juga Farhatul Fairuza. Assalamualaikum, semua sihat? Waalaikumsalam. Masya Allah. Malam ni kita bergema lagu-lagu haji. Kalau Farhatul tadi pun labbaik Allah, tapi dia macam yang tak dapat pergi haji. Yang ni yang labbaik Allah yang semangat dapat pergi haji. Oh, dapat Masya Allah. Kurang je. Okey, so kita terus straight to the point lah. Kita bercerita tentang pengalaman sikit tentang pengalaman pergi mengerjakan kalau ada cerita haji ataupun cerita umrah. Kalau Mawi ni kalau Kaabah ataupun Mekah ni rindu apa? Cerita. Wow. Ikin dulu lah. Saya belum ni lah. Okey. Belum. Saya nunggu nyanyi tadi tak habis. Dia penat tak habis Penat tak habis lagi. Rindu apa yang? Rindu Kaabah lah. Of course. Sebab saya masa mula-mula first time datang tu, saya tengok Kaabah, saya macam pause kejap, macam rasa macam semua ni kosong. Saya tengok Kaabah tu macam terlalu macam teruja tak kan? Teruja, tak sok saya cerita, teruja sangat. Itu pengalaman yang paling tak boleh lupa lah. Satu pergi dengan keluarga dah? Dengan keluarga. Saya bawa ibu, nenek dengan bapa saya. Semua pertama kali lah. Saya pun pertama kali. So saya bawa mak saya juga dan keluarga. Tahun bila tu? Itu tahun saya ingat 2010. Selepas 2 tahun kita 3 tahun tak dapat. Tak, sebab 2 tahun kita ni lah. Lebih kurang kan? Kahwin tu. Lepas berkahwin, itu macam rezeki pergi sama-sama kan? Ya, betul. InsyaAllah. Bawa family ni, yalah, ada seronoknya, ada cabarannya kan? Betul. Saya, yang seronoknya sebenarnya, waktu pergi tu, macam mak saya tak sihat tau. Tak kuat kan? So, kita pakai wheelchair lah, kursi roda. So Ikin pun saya buat nenek saya pun yang tak kuat, warga mas. Tak kuat kan. So juga. Pengalaman kita tolak wheelchair tu kat sana tu. Tu memang. Itu yang saya rasa
benda yang sangat luar biasa. Masa kat sini kita risaukan tahu benda tu macam okey tak ni. Sebab kita pertama kali macam tak apa bayangkan lagi suasana kat sana ramainya. Macam mana ramainya. Lepas tu macam mana kita nak buat ibadah umrah dan macam yang sama nak kena tolak mak dengan nenek kan. Ini nasihat daripada Ustaz Akil Hai, saya ingat ni. Kita pergi dengan Ustaz Akil Hai yang first tu. Ustaz Akil cakap, "Mari kat sana, insya-Allah ente tolak aja. Bawa aja mak dengan nenek ni. InsyaAllah Allah akan permudahkan. Kat sana magic dia lain lah." Betul. Itulah dia. Okay, Farha pula ada tolak siapa-siapa ke? Kalau cerita pengalaman baru balik umrah itu kan? Ya, Alhamdulillah. Sebenarnya Farha baru balik umrah masa bulan Ramadan baru ni dan dapat dipeluang dapat merasai raya di sana. Jadi dapat raya sana dapat raya beberapa hari lah, 5 hari, seminggu juga kat sana. InsyaAllah. Beza tak raya di Mekah? Macam mana ni orang ada hari sana kan, kita kat sini. Ada tak beza yang Farha rasa lain lah Malaysia dengan Mekah ni? Ya, sebenarnya ada juga beza. Bila raya dekat sana dan raya dekat sini, antara perbezaan yang Farha nampak lah. Kalau dekat sana, raya dia tak semeriah dekat, maksudnya dia tak sama macam kita selalu berziarah rumah ke rumah. Tapi kalau dekat Arab, dia tak berziarah rumah ke rumah. Dia memang spend time dengan family dia je. Jadi itulah. Dan kalau beraya di Tanah Suci Mekah ni, dia hari raya pertama tu je yang meriah. Dah masuk kedua, ketiga dia dah beribadah balik. Masa hari pertama tu memang penuh masjid. Betul, memang penuh. Kita semayang kat jalan. Betul. Memang sampai ke hujung tu. Daripada malam memang dia orang dah tunggu dah. Takbir raya ramai-ramai. Memang sangat meriah. Tambah pula dengan lampu-lampu. Kita lah malam ni takbir sini kan. Ya. Baik, Ikin masa mula-mula dapat tawaran pergi mengerjakan umrah tu kan, fikir panjang tak? Fikir. Baik selalu dengar orang cakap, kau pergi umrah kat sana nanti kau buat jahat kat sini, esok kat sana kau balas macam gitu kan. Esok kat sana macam-macam benda kau kena jaga semua kena. Kita macam, alamak ni aku kena petik kat sana. Macam ni gitu. pengaruh majalah ni. Tak ada kawan-kawannya pergi kan. Cakap kalau kita mulut sana cabul lah apa benda, nanti kat sana dibalas cash kan katanya kan. So kita dengar macam aku pergi sana kerja lisan ke semua ni kena jaga ni. Ada ke tu? Iki ingat masa dekat Madinah, Iki bawa nenek, Iki bawa mak Ikin. So Ikin bawa wheelchair, so Ikin tak boleh masuk dalam. Ikin solat kat luar. Bila Ikin solat kat luar tu, cuaca sangat panas. Tu Ikin cakap, tak cakap kat mulut, dah mati je. Panas betul hari ni. Macam itu je. Sekali saya macam, mak cakap, nak tukar tempat lah. Saya tukar dengan mak saya. Tapi matahari tu ikut saya. Saya macam, betul lah. Panas. Solat taubat tu. Betul. Solat sunat taubat kat situ. Sebab dia cakap apa. Benda tu, betul saya cakap. Betul kawan aku cakap. Belum lisan tu baru. Saya dalam hati cakap, panasnya. Macam tu. Kan cahaya tu, bagi cahaya lah. Itulah balas cash kot. Cahaya ikut. Betul lah. Yalah, tak apa. Ada rezeki dah tu. Rezeki kan dapat kan. Dapat pengajaran. Okay, Mawi sikit lah pengalaman dekat sana lagi. Apa lagi nak share? Mungkin kalau kita cerita dari sudut kadang-kadang orang memilih bertanggung, relax lah, muda lagi nak pergi umrah haji semua ni, tunggulah tu nanti. Mawi punya nasihat macam mana? Pada saya kalau kita dah mampu untuk ke sana, sebenarnya waktu kita muda dan ada tenaga ni lah kita kena buat. Kita kena buat, kita jangan tunggu kata nak tunggu umur nantilah, umur aku 50 lah 60 lah baru aku nak pergi apa semua kan. Bukan itu sebenarnya kan, sebab kalau tenaga kita masih kuat kat sana kita boleh buat banyak lagi ibadah sebenarnya kan. Kalau besok kalau dah tak kuat besok dia jadi macam dia akan ada terganggu sikit lah kan. So di usia muda ni kalau mampu terus je pergi, terus je buat insyaAllah. Tapi ada juga yang dah pergi haji 3-4 kali tu. Dia suruh panggil dia haji. Haji mana? Haji mana? Macam mana tu? Macam mana? Dia pergi haji tapi bila balik tu title lain pula. Sebenarnya kan dalam cerita saya tu tiada tajuk tu, watak haji Manap tu sebenarnya diwujud sebenarnya di alam nyata. Dan saya lalui dan saya jumpa sendiri. Bila saya panggil nama dia marah kat saya. Jangan panggil aku haji. Beribu duit aku habis tau. Beribu duit aku habis tau. Dia kata panggil aku haji. Astagfirullah. Saya sentaplah dengar kan. Dan waktu tu tengah tulis skrip cerita tu, masukkan watak tu dalam tu kan. So dia sebenarnya yalah ibadah haji ni bukan kerana sebab nakkan nama tu, nak pangkat untuk orang panggil haji apa semua kan. Sebab saya rasa, saya tak tahu dekat negara lain lah. Dekat Malaysia yang saya nampak
sahaja yang akan memanggil haji. Dah naik haji orang panggil Tuan Haji apa semua kan. Saya ada juga kawan-kawan daripada negara lain. Dia tak ada pun panggil haji ke hajah ke. Tak ada dia. Nama terusnya. Kan? Saya nampak kat Malaysia saja benda tu. Gelaran lah. Gelaran. Supaya bila sebut haji tu orang respect dan dia pun tak berani nak buat tak elok. Arab-Arab macam itu kan. Tapi kadang bila kita panggil haji makin gini pula susah kan. Haji kuasa 3. Okey. Farah sikitlah. Orang muda pergi umrah ni kan. Dengan masa pergi tu ada persediaan. Ada persediaan dari sudut Farah ustazah kan. Tapi kalau orang muda yang pergi hanya sekadar pergi travel lah, selfie, dia buat konten. Farah ada nasihat sikit tak? Okey, sebenarnya bila kita pergi umrah dan pergi tanah suci ni dia lain dengan pergi travel. Bila kita pergi ke tanah suci, kita kena sediakan pertama ilmu kita. Ilmu untuk kita tahulah apa kelebihan dan apa ibadah yang kita nak buat nanti. Dan yang kedua dari segi mental dan fizikal. Kita punya niat tu kena betul. Bila kita pergi tanah suci ni, kita kena tahu apa tujuan kita kerana Allah dan kita nak buat ibadah. Mungkin yang video-video tu bolehlah kita buat, tapi itu mungkin niat kita untuk berkongsi apa yang menarik di sana dan untuk menambahkan kecintaan untuk orang luar datang ke situ kan. Dan bagi Farha, untuk anak muda, pergilah ke umrah. Pergilah ke tanah suci sebab masa muda ni lah sebenarnya banyak manfaat. Tambah lagi ialah sebenarnya ramai orang-orang yang lebih tua yang pergi. Jadi anak muda boleh tolong. Contoh macam kalau tak larat kan, anak muda dekat situ boleh tolong ambilkan barang, tolong bawa ibu tu, tolong ni lah untuk memudahkan jalan mereka lah untuk buat ibadah. Tapi pergi shoot video klip okey. Okey lah sambil-sambil kan. Ada video klip kan? Dapat balik dia. Oh dia ada Satu kan. Sambil-sambil. Sambil tak maksudnya benda tu dapat buah tangan dan orang Malaysia dapat tengok. Betul. Dapat tengok view-view yang cantik, nambahkan kerinduan. Betul. Kan tak gitu Mr. Producer. Okey. Ikin ada nak tambah sikit kira kalau mungkin dari sudut seorang isteri, seorang ibu, ada tak sesuatu yang dapat belajar ibrah daripada buat ibadah umrah ni kan? Kat sana kan dia tak jauh daripada cerita-cerita Siti Hajar. Kan semua syariat-syariat yang kita lalui tu, berlari-lari anak semua tu kan. Bila si ibu dan anak ada sesuatu yang nak dikongsi. Okay, masa kita pergi tu first time tu memang kita belum ada anak. Masa tu memang niat ke sana nakkan zuriat kan. Tapi alhamdulillah membalik tu saya tu dapat zuriat. Alhamdulillah. Masya-Allah. Memang saya rasa macam tu makbulkan doa saya. Tapi kat sana saya dapat rasa macam mana kita nak berjasa dengan ibu yang betul-betul, dan saya bawa ibu dengan nenek yang menjaga saya daripada kecil kan. So saya rasa macam inilah waktunya untuk aku nak balas jasa baik diorang. Tapi sebenarnya tak mampu nak balas pun. Tapi saya try bawa untuk ibu saya tak nak dia rasa penat. Saya cakap dengan dia, mak nak minum air, kita ambilkan. Nenek duduk sini, kita ambilkan makan. So masa tu kita rasa macam mungkin kat sini Tuhan nak tunjuk aku, kau jaga dua orang tua. Macam mana kau jaga orang tua tu jaga kau masa kau kecil. So saya kat situlah saya berbaktilah kepada mak saya. Saya memang jaga 100% kat sana. Memang kan, alhamdulillah. Kita niat dia macam tu, Allah SWT bagilah. Bagikan. Betul. Saya tengok sendiri semangat dia. Sebenarnya dia ni perempuan tapi dia punya tenaga dia luar biasa. Macam orang lelaki. Saya sendiri pun tak boleh follow dia punya tenaga. Dia boleh untuk kali kedua kami buat umrah. Waktu tu anak ada umur masih dokong lagi ya. Bawa dia. Masa kita buat tawaf kan. Dia pakai ihram. Dia so Ikin dah dokong. Jadi waktu tawaf tu luar biasalah dia. Dia boleh tawaf, sa'i, ambil bawa anak. Ambil dukung. Dukung depan tu kau penat tengah belakang. Lalu kita tengok video-video yang viral je kan. Orang Arab dukung kan. Orang Melayu boleh dukung kan. Tapi saya buka sana saya rasa macam luar biasa. Tuhan mudahkan. Energi saya pun masa balik saya fikir betul ke tak aku dapat pikul budak kecil ni. Kadang kita pergi mall pun dah nak patah pinggang. Ya betul. Memang luar biasa kat sana. Tapi betul memang kalau dekat Mekah Farah ada dukung anak juga. Tapi yang betul jadi saya sokong dengan ni lah. Bila kita sampai ke tanah suci ni, dia memang auto kuat. Dah semua. Saya pun tengah saya sakit masa tu. Tapi alhamdulillah dapat berjalan banyak juga sebenarnya. Macam tak sakit pula. Tu datang dari mana? Betul. Hebat. Semuanya daripada Allah SWT. Betul. Anak Nawi, ada sikit-sikit nasihat tak untuk
penonton-penonton Salam Baitullah daripada Mawi sendiri. Allah, silakan. nak nasihat saya sendiri pun. Yalah, Macam mana? kan? Betul aja. Ini saya punya tuan penasihat. Itu keuangan, bukan? Okeylah. Macam saya cakap tadilah awal-awal. Kita jangan kata apa, jangan tunggu umur kita dah meningkat, dah tua, baru kita nak buat ni kan, nak buat umrah ataupun nak buat haji. Kami pun belum haji, belum lagi. InsyaAllah. Memang kita plan insyaAllah tahun depan Amin. Ada plan lah. InsyaAllah. Sekali-sekali. Cuma saya teringat waktu saya masuk program reality dulu. Masa dia orang tanya saya, kalau awak jadi juara, apa perkara pertama awak akan buat? Saya terlintas waktu itu, jawapan saya adalah nak hantar mak ayah saya pergi ke Mekah. Itu terlintas waktu itu, dan alhamdulillah selepas saya menang program tu, banyak travel agency nak taja. Nak taja mak ayah saya pun semua. Tapi mak dengan ayah saya tak nak sebab taja. Tak nak sebab taja. Kita orang nak pergi tapi dengan Mawi, dengan hasil usaha Mawi macam itu. So alhamdulillah lah, kita maaf lah kepada yang penaja kita tolak tu. Tak apa. Maaf kan. Sebab anak pun dia ada value dia nak nak berbakti pada mak ayah kan. So tahniahlah pada Mawi. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada tiga tetamu kita. Kalau boleh nak borak sampai pagi hari kedua. Boleh. Tapi masalah gitulah ya. Kan kita 2 jam pun tak cukup kan. Terima kasih banyak Mawi. Kami doakan Mawi dan Ikin terus sukses insya-Allah. Mudah-mudahan kita juga Farhatul sukses dan apa juga bidang ceburi. Mudah-mudahan ada barokahnya kehadiran mereka pada malam ini. Okey, kita nak berehat sekejap, nak tengok soalan kuis terkumpul Salam Baitullah 2023. Saksikan. Zaitun Organik Olive. Sesudah pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak Zaitun Organik Olive. Raja segala minyak zaitun. Hai, Assalamualaikum. Saya Prof. Dato' Syed Zam. Jom kita bertemu dalam rancangan yang penuh padat dengan ilmu, iaitu Salam Baitullah pada 29 hari bulan Jun ini jam 9 malam hanya di TV1. Alhamdulillah, kita dah sampai di hujung rancangan. Memang cukup-cukup kita kata sangat penuh dengan pengisian. Puas. 2 jam hari ini kita tak berhenti. Ilmu, orang nyanyi 2 kali, artis datang. Macam-macam kita buat hari ini. Tak cukup lagi tak tahulah. Yalah. Okey, esok insya-Allah 3 jam. Esok tak. Esok kita akan esok hari terakhir kita kan? Ya, belum. Belum. Allah. Second last day. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita, Olive House, ya. Amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive Raja segala minyak zaitun. Dan terima kasih kepada tetamu semua yang hadir. Baik. Ya, Ya saya. Silakan. Saya 2 jam tunggu nak berbantu. Okey, silakan. Boleh. Bismillah. Sila. Para jemaah Kurisik Khabar, semoga sentiasa dalam naungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam Aidiladha, salam pengorbanan. Yes, terima kasih. Jumpa esok ya dalam 8.20 dan kami 9 malam bersama dengan tetamu kita. Kita ada dengan tajuknya Hari Nahar, Ustaz Muhadir Jul. Oh, Tuan Guru kita. Ya, itu dan gambar juga dia. dengan tetamu kita esok, Profesor Datuk Chef Zam, interaktif selebriti. Yang mana yang tak sempat tengok hari ini, esok ada ulangan jam 4 petang di saluran TV1, 6 pagi di saluran 123 My TV, insya-Allah. Ya, betul. 4 petang dan 6 pagi ya. Benar. Terbaik boleh tengok ulangan. Okey, jangan lupa juga di sosial media kita, Salam Baitullah.
boleh follow dan juga boleh sertai kuis, dan untuk bersama dengan Sembang Medsos pun boleh komen Dan boleh. join live Boleh. Dan untuk ulangan tu memang sentiasa dekat Medsos tu ada sentiasa. Ada. Berkali-kali. Memang sentiasa ada di YouTube. Memang ada, insyaAllah. Boleh tengok terus. Okey, baik. InsyaAllah teruskan bersama kami esok. Seperti biasa temu janji kita. Waktu yang sama dengan tajuk yang menarik juga. Sekadar itu dulu pada hari ini. Salam Baitullah. Selamat Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Silakan. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأوضام وفؤادي قد بدا بادي ظلام Rancangan Salam Baitullah itu tadi dibawakan khas oleh Olive House.